Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Safwan bin Muhammad Saupi, nombor matrik 2014040, dengan kawan-kawan saya pada hari ini insya-Allah akan membentangkan tafsir surah An-Nur ayat yang ke-55. Jadi insya-Allah saya akan bacakan ayat yang ke-55 dalam surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Maksudnya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentiasa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, ayat ini menceritakan tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan tafsir pada potongan ayat yang pertama, iaitu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat, yang maksudnya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh. Ini permulaan ayat ini yang mana Allah nak memberitahu apakah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menyebut perkataan minkum, yang mana dalam tafsir menyebut bahawa perkataan minkum tu Allah menunjukkan kepada para sahabat. Yang mana para sahabat yang beriman, para sahabat yang melakukan amal-amal soleh, mereka akan mendapat ganjaran yang besar. Jadi apa kena mengenai dengan kita? Untuk kita menyamakan amalan kita ataupun kita mendapatkan amalan kita seperti amalan para sahabat, kita perlulah untuk belajar. Sebab apa? Para sahabat mereka beramal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita mencari ataupun untuk kita mengetahui apakah amalan-amalan mereka, perlulah kita untuk merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab apa kita perlu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk beramal, supaya amalan kita tu tidak terpesong, tidak bercanggah dengan agama Islam, tidak menyesatkan orang lain. Jadi perlulah kita untuk kita cari kitab-kitab yang muktabar. Kita perlu berguru dengan ulama-ulama yang mursyid, supaya amalan kita tu amalan yang benar lah. Sebab kalau kita tengok pada zaman ini, sudah banyak amalan-amalan yang mana jauh daripada Islam. Kadang-kadang orang buat amalan ni konon-kononnya nak dekat dengan Islam, tapi caranya salah. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Jadi perlulah kita untuk kita belajar, supaya amalan yang kita akan amalkan nanti tidak terpesong dan juga benar, dan supaya kita beramal itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, insya-Allah. Baik, saya serahkan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Maiman bin Muhammad Syamtidah, nombor matrik 2014049. Baiklah, saya akan meneruskan petikan ayat surah An-Nur daripada ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. La yastakhifannahum fil ardi kama istalafal lazina min qablihim. Maksudnya bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadi mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.
Maksud ayat di sini, ini adalah janji Allah SWT bagi sesiapa yang taat kepadanya. Allah menjanjikan mereka akan meninggalkan keturunan mereka yang akan berkuasa di atas muka bumi ini, iaitu mereka akan menjadi khalifah kepada bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Maksud bangsa Ajam di sini adalah bangsa bukan Arab. Ayat surah An-Nur ini, ayat tadi ada cerita di sebaliknya. Cerita yang pertama, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, Allah telah menaklukkan bagi baginda iaitu kota Mekah, kota Khaybar, kota Bahrain serta negeri Jazirah Arab dan negeri Yaman seluruhnya. Baginda Muhammad SAW sempat memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar dan juga dari para penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam. Negeri Syam ini yang berada dekat-dekatlah dengan negeri Arab. Selain itu, pada zaman Umar, kerajaan Islam telah semakin berkembang kerana usaha dakwah dan jihad yang dijalankan oleh Saidina Umar. Tanah Syria dan Mesir telah ditawan dan sebahagian besar dari kerajaan Parsi telah ditakluk, dan pada zaman Khalifah Uthman, kerajaan Islam semakin berkembang lagi di seluruh dunia. Janji ini juga disampaikan kepada kita sekarang dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Memang kita bukan berkuasa sekarang, kita tidak mempunyai jawatan, kita tidak mempunyai jawatan menteri, tidak mempunyai jawatan sebagainya. Memang kita bukan orang-orang besar lah sama cerita. Tetapi kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Al-Quran, kita taat dan membaca, amalkannya Al-Quran pada setiap hari, insya-Allah Allah akan memberi kejayaan kepada kita, bukan sahaja kita, juga kepada umat Islam. Perkara ini pernah terjadi, perkara zaman dulu pernah terjadi dahulu, maka tidak mustahil Allah akan jadikan lagi sekali pada zaman sekarang. Allah pun sudah memberikan bukti dan memberikan kepercayaan kepada kita. Allah juga memberikan kekuasaan dunia kepada umat Islam, dan Allah SWT boleh memberikannya. Tidak mustahil Allah tidak akan memberikan. Allah akan memberikan ihsan kepada hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bin Muhammad Misri, nombor metrik 2014047. Baik, seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tadalahum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Tafsir ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji bahawa agama Islam itu akan tetap kuat walaupun di mana ia berada. Kita sebagai umat Islam haruslah berpegang teguh kepada agama, kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya agama Islam itu tetap kuat walaupun di mana ia berada. Ayat ini juga diturunkan di Madinah, namun ketika itu Islam tidaklah kuat sepenuhnya, dengan konflik daripada orang-orang munafik serta serangan daripada pihak musyrikin Mekah dan juga sebagainya. Kalau dilihat pada waktu itu, ayat ini tidaklah nampak berkesan. Akan tetapi, ingatlah, janji Allah itu pasti kepada orang yang taat kepada perintahnya. Dengan adanya ayat Al-Quran ini tersebut, menambahkan lagi keyakinan umat Islam, dan akhirnya Islam tersebar luas ke serata dunia sehinggalah hari ini. Itulah takdir Allah kepada hamba-Nya serta agama-Nya. Kita sebagai manusia janganlah ingkar kepada arahannya serta yakin dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Zaid Masrufa, nombor matriks 2014037. So daripada surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amana. Ia bermaksud, dan dia benar-benar akan menukar, yakni keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentiasa. So daripada ayat ni kita boleh terjemahkan, iaitu Allah mengubah sifat ketakutan yang ada pada mereka waktu itu kepada perasaan keamanan,
Ini adalah kerana mereka belum lagi dapat rasa selamat kerana mereka boleh diserang oleh pihak-pihak yang lebih kuat daripada mereka bila-bila masa saja. Seterusnya, kalau keadaan macam tu, mereka tidak akan merasa aman. Sebagai contoh, apabila mereka dalam perang Ahzab, mereka amat takut pada waktu itu kerana waktu itu ramai pihak yang bergabung menyerang Madinah. Umat Islam time tu bilangan sedikit, yang datangnya menyerang lebih ramai pada mereka. Tetapi akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhan Dinish bin Nazaruddin, nombor kad matrik 204050. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran dan menafsirkan ayat Al-Quran yang di mana sahabat saya telah membacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maksudnya, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Maksudnya, negara Islam yang stabil itu akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan tidak akan melakukan kesyirikan. Mereka itu iaitu orang Muhajirin, terutamanya asalnya ketua syirik dunia, tetapi mereka sudah menjadi ketua umat tauhid. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada para sahabat, dan jikalau kita pun dapat mengikut seperti cara sahabat itu, maka kita pun akan dapat janji yang sama. Tetapi kalau kita lihat masyarakat Islam sekarang, ramai tidak faham lagi apakah syirik itu, dan kerana itu ramai yang mengamalkan syirik tanpa mereka sedari. Mereka sangka mereka sudah berfahaman tauhid, tetapi sebenarnya tidak. Maka bagaimana kita boleh mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dan ketenangan pada kita kalau perkara utama iaitu tauhid pun tidak diamalkan lagi. Jadinya kita sebagai umat Islam ni, kita haruslah berpegang kepada konsep rukun iman dan rukun Islam. Kerana bila kita tidak berpegang dengan konsep rukun iman dan rukun Islam ini, maka kita akan terpedaya dengan amalkan syirikan ini. Jadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidni Alman Putra bin Yaakob, nombor matrik 1914052, akan menerangkan tentang potongan ayat terakhir surah An-Nur, yakni ayat yang ke-55. Ia berbunyi seperti ini: wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Subhanallahul azim. Maksudnya, terjemahannya, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, untuk penerangan potongan ayat terakhir ini, kalau agama Islam itu telah stabil dan lahirnya negara-negara Islam, tetapi umat Islam segelintir daripadanya tetap juga keluar daripada Islam, maka mereka dikategorikan orang-orang yang fasik, dan hukuman bagi mereka ini adalah hukuman bunuh. Dan disebabkan mereka terus fasik, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun nama mereka orang Islam. Imam Baghawi mengatakan potongan ayat ini telah berlaku apabila ada umat Islam membunuh Khalifah Uthman. Semenjak daripada kejadian itu, kerajaan Islam telah menuju ke arah keruntuhan sedikit demi sedikit. Musibah demi musibah telah melanda umat Islam sehinggalah hari ini. Kekuatan Islam bukanlah dilihat dari segi bilangan mereka, akan tetapi ia dilihat dari segi keimanan mereka kepada Allah SWT. Jika bilangan mereka ramai seperti banyaknya buih di lautan, akan tetapi keimanan mereka kepada Allah SWT sangat lemah, maka mereka tidak akan berjaya kerana Allah SWT tidak akan memberi mereka pertolongan.
Maka ayat ini ditujukan kepada golongan munafik dan golongan yang lemah iman. Mereka diingatkan yang janji ini hanya ditujukan kepada mukmin yang sejati. Jika mereka tidak mengubah sikap mereka dan masih lagi menjauhkan diri mereka daripada agama Islam, maka jangan sangka bila mereka duduk di negara Islam, mengaku diri mereka Islam, mereka akan dapat janji-janji ini. Okey, baik, itu saja daripada saya tentang penerangan potongan ayat potongan terakhir ayat yang ke-55 surah An-Nur. Jadi saya berharap apa yang diterangkan oleh saya dan kawan-kawan saya dapat menjadi pedoman kepada kamu semua, dan insya-Allah ia akan membuatkan kita menjadi Muslim yang lebih baik, Muslim yang akan menegakkan agama Islam di atas muka bumi ini, insya-Allah. Hadza faqat minni, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.